kita kena cakap. Bila anak kita balik, perempuan, dulu kita ajar dia tudung yang sempurna, tutup aurat yang sempurna. Tetapi bila kita kahwinkan dia dengan menantu kita, bila dia balik kampung, tudung dah tak sempurna. Pakai pula t-shirt, jalan gedek masuk. Kamu dari KL pakai macam ini, Leha? Anything wrong? Wah, sudah. Engkau tanya aku wrong. Wrong, mu cakap. Tuan-tuan, selalu kita sebut tentang keluarga bahagia. Baiti jannati, rumahku, syurgaku. Macam mana kita nak bercakap tentang rumahku, syurgaku? Selalu daripada tahun 90-an. Saya ceramah ni berpuluh-puluh tahun dah. Asal ceramah aja dia orang akan sebut baiti jannati, rumahku, syurgaku, rumahku, syurgaku. Adakah kita hanya menginginkan kebahagiaan, keseronokan, ketenangan hanya di dalam dunia? Berapa banyak yang menginginkan kebahagiaan dalam dunia sebab daripada perkahwinan, tapi tak bahagia apa. Bahagia ni mungkin awal-awal menikah, awal-awal kahwin. Cuba Kak Leha tengok orang yang kahwin. Kak Leha, Kak Nap, Kak Tipah. Kita kan suka tengok orang kahwin. Bila tengok majlis akad nikah, ramai yang tahan tangan macam ni tengok je. Itu kalau buat dekat bilik hotel, dewan ballroom. Kalau dulu orang akad nikah buat dekat dalam rumah. Yang di luar rumah pun mengendap ke tingkap. Mengendap kepala tu masuk ke tingkap nak tengok pengantin macam mana rupa dia. Antara banyak-banyak rupa pengantin pada masa itu, pengantin perempuan, kebanyakan dia bila selesai saja akad nikah, sah. Menangislah pengantin perempuan tu. Siap ada spare tisu lagi. Menangis. Itu insya-Allah tu. Tanya pada dia, kenapa kamu menangis tu? Kan dah kahwin. Cita-cita dah tercapai. Menangis. Nombor 2, siapa yang menangis? Mak pengantin, mak si Eton tu. Mak Eton menangis, tak guna tisu, dia guna lengan, gini. Ni, lengan baju. Kenapa makcik menangis? Kan dah dapat menantu. Aku menangis lah, aku kesian pada anak aku. Kenapa? Nanti dia jadi macam aku lah. Tidur tak cukup, segala-gala tak cukup. Kena beranak, kena jaga anak, kena masak, kena marak, kena tinggal, kena tengking, kena tampar. Nasib baik tak kena bakar, kata dia. Tuan-tuan yang saya hormati, itulah selalu kita dengar bila sebut perkahwinan, benda yang kita harap nak bahagia, kadang-kadang berakhir dengan perceraian. Kadang-kadang menjadi satu titik hitam dalam rumah tangga apabila mendapat suami panah baran kaki pukul. Menjadi satu benda yang menakutkan bila dapat isteri yang memang menakutkan. Kadang-kadang kebahagiaan yang kita dapat, anak yang pertama, wow, sukanya. Bila isteri mengandung anak sulung, suami balik daripada tempat kerja. Abang, tadi pergi klinik. Buat apa? Cek doktor. Wow, teranya awak. Awak yang cek doktor. Selalu doktor cek orang, awak pula cek dia. Abang ni kadang-kadang ada tau. Kita jumpa doktor. Apa kata doktor? Kita dah ngandung. Wow, sonoknya. Dah berapa minggu? Dah bulan bang. Astaghfirullahalazim. Bukan minggu lagi dah. 3 bulan dah bang. Oh, sibuklah lepas tu. Ya Allah. Pergi kedai anakku, adikku, cucuku. Semua dia pergi.
Cari lampin, cari botol, cari kasut, cari napkin, cari semua. Masuk dalam Facebook. Alhamdulillah, bakal menimbang cahaya mata. Yang mak pun sibuk lah. Ya Allah, opah pun sibuk cari kelambu. Buat bantal baby, buat tilam kecil baby. Sibuk betul. Bila dah dekat dengan tarikh nak melahirkan anak, siap dengar lagu M. Daud Kilau lagi. Wah, dia menyanyi lagu M. Daud Kilau. Orang bila anak lahir azan, dia menyanyi lagi. Anakku lahir sudah, sungguh aku gembira, yang ditunggu dah tiba, anakku lahir sudah, anakku yang pertama. Neng 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 ni lagu. Bila dapat anak dah lahir, bawa balik ke rumah, punya sayang pada anak. Dia belinya kelambu kecil je, yang boleh tarik buka. Bukan saja baby duduk dalam kelambu tu, dengan bapak duduk sekali. Punya sayang pada baby tu. 15 tahun lepas itu, 16 tahun lepas itu, baby yang dulu bapak begitu sayang, sibuk ke hulu ke hilir, cari barang, cari mainan, cari sekarang bapak dia pun sibuk cari anak dia. Dah 16 tahun, 17 tahun. Mana Din? Anak aku tak balik lah, mana pula pergi dia. Cari pula tuan-tuan. Kejap ke balai, kejap ke rumah, kejap ke balai, kejap ke rumah. Last sekali ke mana? Pusat serenti tuan. Lah ke mana? Ngambil jemput. Last penjara pergi dia. Berapa banyak yang nak harap anak yang baik, rupa-rupanya anak menjadi fitnah pada dia, menyusahkan dia. Ini benda yang selalu berlaku dalam kehidupan kita. Semalam, tadi orang daripada Nilai tanya saya. Dari Nilai datang sekolah saya, dia melawat. Dalam sesi soal jawab dia tanya, Ustaz, anak dah beri didikan agama yang cukup, anak sekolah agama, anak masuk universiti jurusan agama, saya dah ajar semua Ustaz, tapi semayang tak nak. Oh sudah, Jumaat pun tak pergi Ustaz, semayang tak mau buat semayang Ustaz. Apa yang perlu saya buat Ustaz? Akak ustazah, Ustaz suami akak. Saya pun jawab dengan lagu je. Soalan tu saya jawab dengan lagu. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Tak dapat diwarisi. Tapi saya kata pada akak tadi, Kak, pendidikan kita sebagai mak, pendidikan kita sebagai bapa kepada anak kita bukan berakhir bila mereka habis SPM. Bukan berakhir bila mereka dapat kerja. Bukan berakhir bila mereka keluar daripada rumah kita, mereka beli rumah sendiri. Bukannya berakhir dengan sebab dia orang berkahwin, ada suami, ada isteri, mereka pun dah ada keluarga. Tidak. Tanggungjawab kita sebagai mak bapak terhadap anak kita selagi mana kita masih hidup ataupun anak masih hidup. Maknanya apa Ustaz? Abang sekarang umur berapa? 72 Ustaz. Anak abang? Anak saya 49 Ustaz. Anak abang semayang tak? Tak. Abang masih lagi kena tegur anak abang. Walaupun anak abang tu dah ada menantu dah pun. Walaupun abang sekarang ni dah ada cucu, dah ada cicit, tetap kena tegur anak. Walaupun kita dah beruban, walaupun kita bertongkat, anak kita pun sama bertongkat dengan kita. Dia buat benda salah, dia buat benda tak betul, dia tak buat benda yang baik. Kita sebagai mak bapak wajib lagi buat. Oh maknanya Ustaz, bukan pendidikan tu setakat sekolah rendah.
Setakat saya berikan dia sekolah menengah. Tak. Sebab tu kita duduk di kampung kita ni tuan-tuan. Anak kita di KL. 6 pagi telefon. 6 pagi telefon. Dah bangun ke? Dah. Subuh dah masuk. Semayang belum? Oh, tuan-tuan. Berapa ramai yang telefon anak? Dah cukup bulan. Dah masuk duit belum? Dia tanya anak dia, dah back in ke belum duit? Duit allowance. Dah hujung bulan ni. Dah 28, dah 29. Kau tak masuk ke belum? Kata dia. Yang waktu solat dah masuk, dia tak tanya. Yang dia tanya, allowance dah masuk ke belum? Bapak kamu cadang nak beli motor baru. Kata dia. Bang, kita kena cakap. Bila anak kita balik, perempuan. Dulu kita ajar dia tudung yang sempurna. Tutup aurat yang sempurna. Tetapi bila kita kahwinkan dia dengan menantu kita, bila dia balik kampung, tudung dah tak sempurna. Dah nampak jambul Woody Woodpecker. Hai. Simple betul kau balik. Pakai pula t-shirt ni. Jalan gedek masuk. Mak, apa khabar? Kata dia. Baik. Ayah, apa khabar? Alhamdulillah. Kamu dari KL pakai macam ini, Leha? Ada masalah? Dia tanya kita pula. Ada masalah? Anything wrong? Wah, sudah. Engkau tanya aku, wrong. Wrong, mu cakap. Marah pada anak. Panggil menantu. Menantu ayah anda, duduk sini menantu. Sebelum ayah anda kahwinkan awak dengan anak ayah anda dah didik dia dengan betul pakaian sopan. Sekarang bila kamu dah dapat dia sebagai isteri, apa yang kamu buat pada dia? Berapa ramai pak mertua yang tegur menantu. Dia orang besar ke, dia orang kecil ke, dia orang kaya ke, dia orang papa kerana ke, dia adalah anak kita, dia adalah menantu kita, kita kena tegur dia lagi. Ayah, tanggungjawab saya ayah sebagai suami ayah, tak payah cakap apa, okey? Saya tahulah apa yang terbaik untuk isteri saya. Leha, balik. Wow. Start kereta, dipresnya pula, minyak tekan pula. Balik. Sejak hari itulah elang tak masuk. Isteri dia marah. Itulah mulut ada. Cakap bukan-bukan, dah terasa menantu kita. Macam mana? Siapa nak bayar bil Astro? Siapa nak bayar bil elektrik? Mana ada cakap tu lain kali mulut tu tapis. Kata dia. Diam suami tu. Yelah, aku minta maaf. Kata dia. Tuan-tuan, ini yang kita nak cakap keluarga bahagia. Kau hanya bahagia di dalam dunia. Tetapi kau tak akan dapat kebahagiaan di akhirat. Ada orang yang nak bahagia di dunia. Allah Ta'ala bahagi. Allah Ta'ala makbulkan. Allahu Akbar. Bahagianya anak-anak menjadi. Anak-anak soleh. Anak-anak solehah. Rumah tangga yang baik. Jiran yang baik. Masyarakat yang baik. Allah Ta'ala bagi dekat dia. Anak-anak dia semua kerja bagus-bagus. Menantu pun baik-baik. Cucu pun baik. Rumah tangga baik. Haji dah pergi semayang tak tinggal. Puasa jangan kata puasa Ramadan. Puasa 6. Habis lama dah. Allah jangan kata semayang berjamaah. Sedekah lagi di masjid. Allah bahagianya dapat pasangan dan keluarga yang macam ini. Tapi semua orang, bukan semua dapat nikmat macam itu. Bukan semua. Bukan semua yang dapat anak yang baik. Ada yang dapat anak yang nakal. Ada yang dapat anak yang menjadi musuh pada mak bapak. Tadi kita dengar dalam berita. Satu pegawai di negara India. Dia bercuti. Duduk tepi empangan. Ambil gambar. Selfie. Empangan air. Tiba-tiba handphone dia jatuh dalam empangan. Bila jatuh, dia suruh orang kampung pergi menyelam cari handphone dia. Dalam, tuan-tuan. Saya ada sekali dijemput untuk mencari mayat.
di dalam empangan air. Pekerja ni membersihkan empangan. Sambil duduk berdiri bawa bot tu, tergelincir, jatuh. Sehari tak timbul, 2 hari tak timbul. Selalunya mayat 24 jam dia akan timbul sendiri. Yang ni tak timbul-timbul. TLDM dah sampai, bomber dah selam, pakar penyelam dah cari tak jumpa. Dia orang telefon saya minta tolong Ustaz. Saya kata tak timbul tu sebab apa? Jangkaannya Ustaz, kasut yang dia pakai tu, kasut boot ada besi. Bila ada besi, mayat tak timbul. Oh, tak apalah. Saya pun naik bot yang sama, bawa dia duduk tengah-tengah empangan. Tuan-tuan, duduk tengah-tengah empangan. Kecil je saya, tuan-tuan. Luahnya empangan ni. Tuan-tuan bayangkan, mayat pun tak jumpa, tambah handphone. Bayangkan tuan-tuan. Mayat pun orang tak jumpa, tambah hamba Allah tu jatuh handphone. Dia pun garu kepala. Handphone ni macam-macam benda ada dalam ni. Apa dia buat? Dia pump air empangan tu, 2 juta galen, pump keluar. Sebab nak cari handphone. Ni bukan di Malaysia, di negara lain. Tuan-tuan boleh bayang tak? Power tak power dia? Pump. Pump guna enjin. Buat keluar. Ada pun. Lengkau. Berharganya handphone pada hari ni. Dia sayang sungguh. Sekarang dia digantung kerja oleh kerajaan negara dia. Apa maksud saya? Ada anak yang sayang handphone lebih daripada mak bapak dia. Mak dia rampas handphone. Dia terjun daripada kondominium. Ada kes, dia bunuh mak dia. Sebab mak dia tak nak belikan handphone. Mak tak nak beli iPhone, dia bunuh mak dia. Dia terjun bunuh diri sebab bapak dia rampas, mak dia rampas handphone dia. Nak tengok apa benda yang ada dalam handphone engkau. Tuan-tuan, kita tak payah ceritalah yang terjun, yang bunuh diri, yang bunuh mak semua ni. Tuan-tuan yang ada anak di asrama. Kalau anak tuan-tuan balik cuti, dia cari mak dia dulu ke, dia cari wifi ke, dia cari handphone dulu? Cekabah, kata orang Perak. Dia cari adik dia dulu, dia cari nasi, dia cari pulut panggang, dia cari durian, ataupun mak. Mak handphone mana? Mak handphone. Handphone dulu dia cari, tuan-tuan. Hari ni kita nak bercakap dengan anak kita melalui handphone. Balik sekolah, balik tempat kerja, masuk bilik, pam, 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 pam. Bilik dia nama apa? Rasida, Sabaria, Jalanda. Panggil takkan jawab. Mak panggil, oi, makan nasi, oi. Tak menjawab. Nak jawab macam mana? WhatsApp. Turun, makan nasi. Turun, makan nasi. Alright. Baru turun. Habis makan ngak, pinggan bawa ke sinki, naik balik. Aku ni pekerja ke? Babu ke? Orang gaji ke? Rumah aku ni hotel ke? Homestay ke? Sekarang yang menjadi teman rapat kepada anak-anak kita ialah handphone. Tempat mereka meluahkan perasaan mereka ialah FB. Tempat mereka melepaskan perasaan mereka ialah TikTok. Dan mereka sangat rapat dengan orang jauh. Nama dia followers. Nama dia friends. Mereka sangat jauh dengan orang yang dekat. Nama dia mak, nama dia bapa, nama dia adik, nama dia abang, nama dia kakak. Benda ni dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata di akhir zaman anak-anak akan ada 3 jenis penyakit. Pertama, wajafa abahu. Dia menjauhkan diri daripada ayah dia. Jangan cakap bohong. Datang ceramah ni, anak-anak tuan-tuan nak duduk sebelah tuan-tuan ke nak cari geng dia?
Nampak? Jawab pun. Geng, nampak bunyi tu. Dia takkan duduk dengan bapak dia. Tobat lahum, tuan-tuan. Lakum dinukum wali yadi, tuan-tuan. Nampak ada adik depan kita ni. 1, 2, 3, 4. Ni semua geng TikTokers saya. Ini semua geng TikTok saya ni. Kalau jumpa saya, Ustaz, RXZ mana? RXZ, dia pun tanya saya, tuan. Dia tak suka lah. Dia tak mau dah pergi masjid dengan geng. Dulu masa sekolah rendah, bapak bawa dia naik motor pergi masjid. Bila masuk sekolah menengah, bapak seorang-seorang pergi masjid. Anak, geng dia. Tak apalah. Mereka datang majlis ilmu. Okey lah, mereka datang semayang. Sebab tu abang-abang orang masjid, janganlah marah budak-budak muda bila datang masjid. Datang naik motor 4-5 orang. Panjang kepala Tok Siak lah. Apa hal budak-budak ramai malam ni? Din, jaga tu. Tabung kang jalan pula tabung tu. Dia tengok. Macam mana budak-budak nak datang? Panjang tengkok. Apa hal pula datang? Apa hal apa bendanya? Mereka nak semayang lah bang. Pisang betul. Bukan Tok Siak sendirilah. Ni di Afrika ni tuan-tuan. Penyakit nombor 2. Wa'aqqa ummahu. Anak-anak di akhir zaman derhaka kepada ibunya. Dia boleh tengking mak dia. Sudahlah mak. Bising ni orang tua ni. Dia marah mak dia membebel. Allah dah kata dah, wala tanharhuma. Jangan kau kasarkan bahasa kau dengan mereka berdua. Anak boleh cakap, sudahlah mak, bising je. Orang nak makan pun tak senang. Udahlah. Ui, tuan-tuan, ui, bapak nak tampar, stroke. Sabar je lah, tuan-tuan. Nganga bapak ni anakku Zazali, dia kata dia. Kasarnya dengan mak. Mak kata, nanti kuliah muslimat mak di masjid habis pukul 6. Kau datang ambil ya. Pukul 5.50 dia tunggu. Ustazah tu pula ceramah tak apa ke benda pula hari tu. Banyak pula idea dia. 6.30 tak habis. Dia bunyi horn tu. Paman. Paman. Bila mak datang, lambat lah. Lama tunggu. Kata pukul 6. Ustazah tu lambat habis. Yelah lambat habis, keluar je lah. Tunggu buat apa? Mak duduk depan dia. Tak tegar mak. Mak nak terkeluar. Dia. Lepas ni jalan sendiri lah. Orang pun ada hair. Dia. Wow. Yang paling banyak sekali anak bantah dalam bab jodoh. Mak bukan tak setuju kau kahwin. Mak suka kau nak kahwin. Kahwinlah Leha. Mak suka kau kahwin. Mak pun susah hati kalau kau lambat kahwin. Habis tu kalau nak kahwin, kenapa mak tak setuju? Tapi pilihan kau tu tak kena Leha. Apa yang tak kenanya? Jauh sangat. Kalau orang Jasin, mak setuju juga. Tampin pun okey lah. Ini Afrika jauh. Tahu tak? Astagfirullahalazim. Apa mak hina ke orang Afrika? Mak tak pernah hina. Tapi jauh, kalau kamu bersalin macam mana mak nak pergi? Tukar kapal terbang 4 kali tahu kata dia. Mak bukan tak kasih kau kahwin. Mak cuma suruh pilih yang lain. Nombor 2. Penyakit nombor 3 anak-anak sekarang. Apa dia? Wabarra sadiqah. Anak-anak di zaman akhir kata Rasulullah. Mereka lebih berbuat baik kepada kawan-kawan mereka sendiri. Dengan kawan jadi friends. Dengan kawan jadi seronok. Kawan ajak pergi mana pun ikut. Kalau tak dapat ikut kawan, menangis. Feras sangat. Setia bersama, susah bersama. Kalau kawan minta tolong, laju je. Kalau mak bapak minta tolong, letih. Kalau dah janji dengan kawan, keluar pukul 9, pukul 7 dah siap. Tapi kalau mak suruh hantar, bawa ke pasar, renti je lah. Apa-apa pun friends dia. Apa-apa pun followers dia. Apa-apa benda pun kawan. Dan sekarang benda itu telah berlaku, tuan-tuan. Sebab itu saya katakan tadi, banyak orang yang nak supaya rumah tangga bahagia. Tapi tak dapat. Ustaz dapat? Dia tanya kita pula.
Ustaz dapat ke bahagia tu? Zaman sekarang soalan orang pada ustaz-ustaz ni gila-gila tuan. Berani mati punya soalan. Saya satu kali ceramah, Ustaz, soalan isteri ustaz berapa orang? Direct dia tanya tuan. Ustaz, soalan, ya. Ada tauliah tak? Astaghfirullahalazim. Yang tu soalan paling ganas sekarang ni. Ada tauliah tak? Itu soalan paling ganas sekali. Ustaz bahagia tak? Saya cakap bahagia terlalu luas makna dia. Tetapi abang lagi bahagia dari saya. Abang lagi untung daripada saya. Kenapa Ustaz? Sebab abang tengok isteri abang setiap hari. Untung abang. Isteri abang tengok abang setiap hari. Untung isteri abang. Saya jumpa isteri jarang-jarang sekali. Saya duduk tadi nak datang tadi, isteri saya hantar gambar. Gambar saya dengan dia. Tahun 2011. Dia hantar gambar. Bila punya gambar ni? Saya pun tak ingat gambar tu bila. Bila saya besarkan dia 2011, Disember 2011. Saya dengan isteri saya menjadi cover muka surat depan majalah Anis. Majalah tu pun dah tak ada sekarang. Saya tengok muka saya, oi, pipi gemuk masa ini. Saya tengok isteri saya, ya Allah. Itulah kali terakhir isteri saya keluar dalam majalah. Kali terakhir isteri saya keluar dalam media sosial. Selepas tu saya tak benarkanlah dia keluar. Sebab tu tuan-tuan yang follow saya TikTok, follow saya FB, tuan-tuan takkan tengok isteri saya. Takkan jumpa. Kalau jumpa tu terlepas tuan-tuan. Sebab tu orang tanya, mana nak tengok isteri ustaz? Mana isteri ustaz? Nak tengok isteri ustaz? Tak payahlah Kak Nak. Saya pun tak tengok, Kak Nak sibuk nak tengok. Abang tiap-tiap hari jumpa isteri abang. Saya tak jumpa. Mana dah saya jumpa tuan? Pagi besok, 6:30 pagi, saya siaran langsung dekat TV3, tanyalah ustaz. Isteri saya di mana? Di kampung, cuti sekolah. Mak saudara dia masuk hospital. Hari Selasa, saya ada di TV Hijrah, 6:30 pagi, siaran langsung. Hari ini, saya dengan tuan-tuan, tak jumpa. Semalam, saya di Pulau Pinang, tak jumpa. Kemarin, saya berada di Melaka juga. Saya pun lupa, Felda Bukit, Senggih. Tak jumpa isteri saya. Sebelum Felda Bukit Senggih, saya dekat dengan Sungai Petani. Bila masa saya jumpa dia? Abang lagi bahagia pada saya. Masya Allah. Abang makan tengah hari siapa masak? Isteri. Malam? Isteri. Subuh? Isteri. Saya mana dan? Mana sempat? Berhenti tepi jalan, Kak Leha roti canai yang buat. Abang Bidin roti canai. Jalan lagi makan tengah hari, asam pedas. Tak siapa masak, saya pun tak tahu. Sekarang, belum makan lagi Kak Nak. Tak makan lagi daripada petang. Saya sampai pukul 4:30 tadi, sampai sekarang belum makan lagi. Dah kat masjid, rasanya tak ada harapan ni tuan-tuan. Yang benar faham-faham. Tak faham sudah. Bila saya nak makan, entahlah tuan-tuan, dalam kereta saya ada rempeyek je. Ada rempeyek, ada buah apple 2 biji. Itulah rezeki saya malam ni. Abang lagi untung daripada saya. Isteri masak tiap-tiap hari. Tu pun komplain. Abang ada anak? Ada. Abang ada cucu? Ada. Saya pun ada cucu. Saya pun ada anak. Cucu saya, tadi saya telefon anak saya. Oris macam mana? Masih demam lagi ayah. Izdan, adik dia, pun demam lagi ayah. Muntah, cirit, semuanya ada. Doktor kata apa? Virus, rotavirus. Pasih elok-elok. Sekarang ni banyak virus-virus ni.
Dia masuk uat, saya tak tengok. Dia keluar uat, saya tak tengok. Mak dia masuk uat, saya tak tengok. Anak masuk uat, saya tak tengok. Bapak jenis apa saya ni? Tok Wan jenis apa saya ni? Saya belum jadi bapak yang baik. Saya bukan Tok Wan yang baik. Saya bukan suami yang baik. Abang lagi untung. Bila abang sakit, isteri abang teman. Bila isteri abang sakit, abang yang teman dia. Anak abang sakit, abang jaga dia. Abang sakit, anak abang jaga dia. Saya, abang lagi bahagia pada saya. Sebab tu tuan-tuan, kebahagiaan tu lepas. Bila saya dapat cucu, 5 bulan, 6 bulan, duk terbayang di mata. Ada cucu. Saya pergi ke Negeri Sembilan. Saya pergi ke Melaka. Saya akan cari mana-mana yang ada kedai yang jual mainan. Pergi KL, beli basikal. Pergi Kuala Lumpur lagi tuan-tuan, beli kereta elektrik. Cucu nak naik. Padahal baru 6 bulan. Gatal beli. Saya beli dekat dia dinosaur. Beli dekat dia lori. Balik pada ceramah. Mana? Koris mana? Mak dia pun datang hantar kat saya. Cucu atau. Saya buka plastik bagi dia main lori. Buka plastik bagi dia main dinosaur. Saya main dengan dia. Isteri saya tengok aja. Abang. Ya. Abang perasan tak? Anak kita 5. Okey. Abang tak pernah beli mainan untuk dia orang. Bila dapat cucu, baru abang beli. Saya menyandor kat kusyen. Abang sibuk sangat. Tak pernah beli mainan untuk anak-anak. Dah dapat cucu baru abang beli. Menyandor saya tuan-tuan. Menangis saya tuan-tuan. Baru saya perasan. Abang-abang seronok bawa anak-anak abang pergi Pamfet. Buh dalam kereta, aksiden dekat pum. Kereta yang melanggar-langgar tu. Saya tak pernah tuan-tuan. Saya tak pernah pergi mandi di Taman Tema ke apa, tak pernah kejadah pergi. Tak pernah saya bawa anak saya tengok Polis Evo. Tuan-tuan dah pergi tengok dah Polis Evo? Saya belum, tak pernah tengok pun. Tiket wayang pun saya dah tengok. Tuan-tuan tiap-tiap malam bawa anak tuan-tuan makan di Shell Out. Saya jangan kata Shell Out, Petronas Out, Petron Out, BHP Out, tak pernah out tuan-tuan. Sebab itu bersyukurlah dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak kita yang ada. Sebab ada orang lain tak merasa nikmat itu. Saya kata pada isteri saya, tak apalah mama. Terima kasih mama jaga anak-anak. Terima kasih mama jaga rumah tangga. Pahala abang pergi ceramah, pahala abang jaga budak sekolah, pahala abang buka sekolah pondok, pahala abang ceramah 33 tahun. Mudah-mudahan pahala ni di-share pada mama dan anak-anak. Kita tak dapat kebahagiaan macam orang lain dalam dunia. Tapi mudah-mudahan kita dapat kebahagiaan dalam syurga. Itu saja saya boleh cakap. Sebab tu ada satu perempuan, umur 62, datang jumpa saya. Ustaz, saya menjanda 40 tahun. Okey. Saya tak pernah buka pintu hati untuk kahwin. Okey. Tapi sejak 2-3 menjak ni, pintu saya diketuk Ustaz. Pintu rumah ke apa? Pintu hati saya. Okey. Saya dah jumpa dah orang yang boleh bimbing saya til jannah. Oh. Orang mana tu kak? Ustaz dia. Astaghfirullahalazim. Menung saya tuan-tuan. Umur 60 lebih. Ustaz boleh bawa saya ke syurga Ustaz. Saya nak menuntut ilmu dengan Ustaz. Kak, kalau akak lah nak dapat ilmu pada saya, bukan jadi isteri saya kak. Jadi anak murid saya. Saya mengajar siang malam. Kalau jadi isteri, kena tinggal siang malam. Tak payahlah kak, buang masa je. Tak payahlah. Jadi anak murid saya lagi bagus daripada jadi isteri saya. Kak faham? Tapi Ustaz, hati mati. Tak payah fikir dah. Hati lah apalah. Saya cakap direct je. Mungkin sebab saya tua Ustaz.
Ustaz muda pada saya boleh terima ustaz walaupun ustaz muda pada saya. Saya jawab memanglah akak boleh terima, tapi saya tak boleh terima. Umur 62. Tapi kalau 26 insya-Allah kita fikirlah macam mana kan supaya dapat ilmu tu berkembang kan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu saya nak mengajak pada tuan-tuan supaya kita ini membuat persiapan untuk mencari syurga di akhirat. Yang ada syurga dalam dunia ni kita redalah. Ada orang yang dapat suami yang sakit. Redalah ustaz. Saya bahagia setahun je. Kemudian suami saya aksiden motor. Tempurung kepala dia ustaz. Doktor paksa keluarkan. Oh. Habis tu? Sekarang duduk atas katil ustaz lumpuh. Gitu je ustaz. Saya tak tahu ustaz. Bila saya nak minta cerai, orang kata saya zalim. Tapi dia orang tak tahu. Sabarlah kau buat macam mana? Itulah. Bila saya jumpa semua orang, sabarlah. Cuba dia orang duduk kedudukan saya. Nak duduk macam mana tu? Bodoh betul ustaz ni. Ustaz cuba ustaz jadi isteri pada satu suami yang semua setahun dia sihat, lepas tu lumpuh. Bila nak minta cerai, mak mertua kata tak guna punya menantu. Bila nak minta pisah, kawan-kawan kata inilah perempuan zaman sekarang. Tapi dia orang tak pernah rasa perasaan saya. Cari nafkah, tapi tak dapat nafkah. Kena basuh berak dia, kena mandikan dia. Akak berhak minta cerai. Islam tak zalim macam itu. Tapi ustaz tahu tak, kalau saya minta cerai, siapa nak jaga dia? Mana saya tahu? Lu fikirlah sendiri. Sebab tu ustaz, bila saya fikir tu, biarlah. Saya nak dapat syurga ustaz, dengan sebab saya jaga dia. Begitulah cara berfikir. Nampak? Macam pernah dengar suara tu. Kan? Ada satu orang tua, dia mengorak cikgu muda. Cikgu muda tu janda. Cikgu murni, ya. Kalaulah cikgu murni nak kahwin lagi, orang yang macam mana yang cikgu murni cari? Kalau saya nak kahwin lain Tuan Haji, saya akan cari orang yang lebih umur dari saya. Begitulah cara berfikir. Mentah-mentahlah dia tua, Ustaz. Allahu Akbar. Haji bakhil. Akak sabarlah akak. Allah uji suami akak sakit. Allah gantikan syurga nanti. Ustaz, isteri saya sakit ustaz. Saya kahwin lain nanti orang cakap saya zalim. Kalau saya tinggalkan dia, lagi orang cakap saya zalim. Habis itu, apa pendapat ustaz? Mana saya tahu? Abang nak ceraikan dia, itu hak abang. Abang nak jaga dia pun hak abang. Antara ceraikan dia dengan jaga dia, mana yang besar pahala abang? Yelah, mak dia pun dah meninggal, keluarga dia pun dah tak ada. Dia pula anak yatim ustaz, waktu saya ambil dia dulu. Kalau saya ceraikan dia, siapa nak jaga ustaz? Boleh tak ustaz jaga dia di sekolah ustaz? Astaghfirullahalazim. Saya bukan suami dia abang. Maksud saya, katalah kita orang cerai, kita orang bercerai, boleh tak ustaz ambil dia? Tuan-tuan, saya ada sekolah untuk orang tua, warga emas. Tuan-tuan tahu tak, ada kes macam ini, datang jumpa saya. Saya tak nak bela isteri saya sebab dia sakit. Saya rasa susah. So, kalau kita orang bercerai, boleh tak ustaz ambil dia, ustaz jaga di sekolah ustaz? Lagipun ustaz, dia peminat ustaz. Apa kena mengena peminat dengan saya? Saya kata dia, kalau abang tinggal pada saya, ataupun abang jaga dia, mana yang besar pahala pada abang? Oh, jaga dia lah ustaz. Kalau gitu, ambil lah dia. Dia dah melahirkan anak pada abang. Dia jaga abang. Dia besarkan anak abang. Dia menyusukan anak-anak abang. Bila dia sakit, abang nak buang dia. Apa kejadah ni bang?
Abang nak balik isteri abang ni sihat, cantik, muda, belia. Ada tempat dia abang? Di mana Ustaz? Syurga. Sabarlah. Kesusahan abang ini akan diganti oleh Allah dengan syurga nanti. Kita akan diuji dengan orang macam ni tuan-tuan. Ada isteri yang ambil cuti tanpa gaji, bela suami. Ada suami yang ambil cuti tanpa gaji bertahun, jaga isteri. Allahu Akbar. Mana nak dapat tuan-tuan? Ada anak-anak yang sanggup berhenti kerja sebab nak jaga mak yang sakit. Syurgalah yang menanti kita. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tetapi macam yang saya katakan, benda-benda itu kadang-kadang tak berlaku macam mana yang kita impikan. Tak jadi macam mana yang kita nak. Sebab itu, tak dapat syurga di dunia, jom kita cari syurga di akhirat. Kita membina rumah kita di syurga akhirat sekarang. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, syurga sangat merindui kepada 4 golongan ini. Al-jannatu mushtaqatu ila 4 nafarin. Syurga sangat merindui kepada 4 golongan ini. Jom kita buat persiapan untuk masuk syurga. Jom kita buat perbekalan untuk masuk syurga. Jom kita boleh masuk syurga. Ustaz bolehlah, ustaz mengajar orang siang malam, pagi petang. Atau imam bolehlah masuk syurga, dia jadi imam. Ustazah bolehlah, dia ustazah. Saya ni ustaz, apa ustazah tidak, imam tidak, apa pun tidak. Awak kerja apa? Saya driver Grab. Saya penghantar makanan Grab. Saya jaga aja ustaz. Saya cikgu sekolah aja ustaz. Bang, syurga ni dia tak sebut pun. Hanya untuk ustaz saja. Hanya untuk ulama saja. Syurga ni tuan-tuan, laki ke perempuan boleh masuk syurga. Bagi yang teringin nak masuk syurga. Saya pun teringin nak masuk syurga, tuan-tuan pun nak masuk syurga. Jom kita usaha sekarang. Maknanya ustaz tak payah jadi penceramah, tak payah. Saya jadi suri rumah pun boleh syurga ustaz, boleh. Saya driver lori ustaz, tak payah jadi tok imam ustaz, tak payah. Driver lah lori. Tapi awak buat 4 amalan ini, awak akan dicintai, dirindui oleh syurga. Untuk kita jadikan dia adalah tempat tinggal kita yang kekal abadi. Yang pertama siapa dia? Talil Quran. Tali Al-Quran. Orang dia tak sebut talil Quran, dia sebut tilawah. Tilawah tu asal perkataan tu lah. Apa dia? Membaca Al-Quran. Golongan yang kata Nabi dirindui oleh syurga. Pembaca Quran. Tuan-tuan, kita akan menghadapi 3 masalah ni sepanjang hidup kita. 3 ni. Sepanjang hidup kita, 3 benda ni akan datang. Pertama, maradun, sakit. Suami sakit, isteri sakit, anak-anak sakit. Apa kata Allah? Surah Al-Muzammil ayat 20. Bacalah Quran. Yang sakit, baca Quran. Bukan main lato-lato. Dah lah sakit, kejadah pun kau. Pahala tak dapat, masa buang. Yang sakit, janganlah main TikTok. Yang sakit, janganlah main remote control. Duduk atas katil, tengok TV. Cuba baca Quran. Weh ustaz, tak sangka ustaz ni bodoh ya. Kenapa pula? Ustaz kata sakit.
Dia sakit. Ustaz faham tak? Faham? Macam mana dia nak baca Quran? Fikirlah sikit Ustaz. Oh, dia sakit. Boleh pula main lato-lato. Awak tak fikir pula? Dia sakit. Boleh pula main Facebook berjam-jam. Dia sakit. Boleh pula tengok TikTok berjam-jam. Baca Quran tak boleh? Satu. Bang, abang bacalah habis ayat 20 surah Al-Muzammil. Allah Ta'ala kata, bila kau sakit, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana surah yang mudah daripada Quran. Sebab kau sakit. Allah kata, bacalah ayat yang mudah-mudah. Simple. Kita kena cancel. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple. Kita ni sakit kepala. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Simple. Kita ni sakit jantung. Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Simple. Kita ni tak boleh bangun. Dah duduk teruk sangat dah. Yasin. Siapa? Orang lain tolong bacakan. Ini tidak. Bapak saya ni pemain biola. Dia suka dengan biola. Datang orang main biola depan bapak dia. Apa benda lah tuan-tuan. Ada dalam drama Melayu kita, yang pukul 7, pukul 8, pukul 7 tu tajuk macam-macam tu. Suamimu, suamiku, isteriku sotong. Tajuk macam-macam. Ada tuan-tuan yang suami dia sakit, main gitar depan kat hospital. Kemudian mati begitu. Apa benda ni? Allah kata kalau kamu sakit, baca Quran. Kerana Quran itu syifa'un nafi'. Al-Quran itu ialah ubat yang memberi manfaat. Jom abang-abang, lepas ni kita jadikan Al-Quran teman kita. Supaya kita boleh sediakan rumah di dalam syurga. Sebelum tidur, 2 muka surat. Bangun tidur, 2 muka surat. Zuhur, 2 muka surat. Asar, 2 muka surat. Maghrib, Isyak, Subuh, 2 muka surat. Tuan-tuan dapat 1 hari, 1 juzuk Al-Quran. 2 helai. Setiap 5 waktu, 1 juzuk. Sebulan, habis 30 juzuk. 2 bulan, 12 kali khatam. Ustazah di sekolah saya, nama dia Aziziah. Ustazah Aziziah. Umur 78. Mata terang lagi. Telinga elok lagi. Tuan-tuan, sehari dia baca 10 juzuk. Sehari 10 juzuk, 3 hari khatam Quran. Umur 78. Kalau saya letih-letih, saya penat, saya datang duduk dekat depan rumah dia, dekat bangku tu, bangku batu, saya duduk, saya dengar dia baca Quran. Aku tak larat nak baca dah, aku tumpang dia baca. Mendengar bacaan dapat pahala. Di sekolah saya ada satu makcik, umur dia 85 tahun. Nama dia Opah Cik. Opah Cik. Umur 85. Apa dia buat? Dia menulis Al-Quran. Dia tulis Quran daripada Al-Fatihah. Dan sekarang dia baca Quran tu, Quran yang dia tulis. Baru ni dia operate mata dia sebab selaput. Dia susah hati. Sebab dia tak boleh tengok Quran, tak boleh tunduk, dia susah hati. Saya kata, Opah baca je Qul huwallah 3 kali. Pahala ni besar apa? Oh, boleh baca Ustaz? Boleh baca je. Dia kata nak tunduk, tak boleh. Berat benar mata ni Ustaz. Oh, selaput dia orang ni berjahit pula, kata dia. Baca Qul huwallah. Boleh.
Baca Yasin boleh, baca Al-Mulk boleh, bacalah Waqiah, bacalah. Sebab tu saya sedih hari ni. Bila ada orang baca Yasin malam Jumaat, ada orang kata, bid'ah. Bid'ah apa engkau? Bukankah Al-Quran itu surah yang paling kita hafaz ialah surah Yasin? Ini bid'ah. Lama-lama orang tak baca lah. Dah lah Kahfi tak baca, Yasin tak baca, main di rumah main lato-lato. Tak bid'ah pula. Bacalah kak, orang lantak lah orang kata bid'ah ke apa benda. Nabi kata siapa-siapa yang baca pada malamnya surah Yasin, dia tak sebut pun malam Jumaat ke, malam Sabtu ke. Nabi kata pada malam-malam, baca sajalah. Ini tidak, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Lama-lama orang tak buat. Orang pergi karaoke. Karaoke tak bid'ah pula. Allah sebut dalam surah Muzammil 2 kali Allah Ta'ala sebut. Bacalah mana-mana surah yang senang kamu baca. 2 kali Allah Ta'ala ulang. Jadi adik-adik, jom baca Quran. Saya selepas COVID ni, sebelum COVID, ceramah macam ni biasa. Memang tak buat dalam masjid. Sebab orang ramai. Buat di padang. Kalau tuan-tuan ingat dulu, berapa tahun dulu kita buat di padang Kemencih. Tak berapa ribu orang datang. Kalau buat dalam masjid, pecah masjid tu. Dan saya datang balik ke sini tuan-tuan. Tuan-tuan buat macam ni. Di dataran, di padang macam ni. Sangat-sangat jarang selepas COVID, selepas PKP, program macam ni. Saya teringat dulu, bila nak buat ceramah macam ni, ada apa? Pertama, ada bunga telur. Sekarang, ada bunga saja. Telurnya hilang. Masya Allah. Kalau dulu maulid, tak nampak ustaz, nampak telur. Penuh atas meja ni. Allah hebat orang kita ni. Dulu kalau ada ceramah macam ini, ustaz tu lambat bercakap. Lambat. Yang mula bercakap, pengurusi majlis. Nombor 2 bercakap, YB. Hari ni saya tanya YB kita. Datuk, cakaplah sikit. Tak payahlah Datuk. Datuk je lah bercakap tu dia. Saya bercakap selalu dah. Tak nak bercakap pula dia tuan-tuan. Setengah orang pantang jumpa mikrofon. Saya. Apa pula dia nak kata ni? Punya lama tu. Saya. Apa benda kau nak kata? Merasakan. Oh, merasakan. Tapi YB kita ni sempoi tuan-tuan. Selama rock je. Datuk Ustaz lah bercakap. Saya dah bercakap selalu tadi. Nombor 3. Siapa yang bercakap? Tok Imam. Baca doa. Nombor 4, siapa yang bercakap? Qari. Dijemput kepada saudara Muhammad Afifi untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nampak ingatlah dulu? Begini. Ya, kita dengar seronok. Tambah yang baca tu pula budak kecil. Suara dia nyaring. Kawan-kawan dia ngangau. Sedap. Dia baca. Tuan-tuan jangan suruh saya baca. Saya tak erti Taranum. Merapu pandai. Merapu balik. Sini rokok dan hil aku nak hisab. Bunyi macam Arab. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, Suria pun jadilah. Orang belakang kata sedap lagu Nawan. Kalau tak Nawan, nipunya orang tak ni. Saya suka bila ada Taranum. Tambah-tambah macam adik tadi baca. Umur 7 tahun.
Wa huwallahu fis samau. Sedap tuan. Seronok. Biar orang baca Quran, biar Al-Quran tu dekat dengan kita. Dan saya lagi seronok kalau bukan dia seorang saja yang baca. Aiman tak kisah, Husin, Upin, Ipin, Ehsan, Sing. Lah, 7 orang. Dia dijemput kepada anak-anak karya kita. Adik Husin, adik Upin, adik Ipin, adik Ehsan yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Berdiri tuan-tuan. Ambil mikrofon seorang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ipin sambung. Allahus samad. Upin sambung. Lam yalid walam yulad. Ehsan sambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Budak-budak yang duduk di padang tu semua datang berdiri. Nampak? Dalam hati dia orang apa? Aku pun pandai. Kalau macam ini aku boleh baca Qul huwallah je kot. Lama-lama tuan-tuan, budak-budak ni tak lari dah. Yang ni saya buat baru ni di Sungai Petani. Saya kata adik-adik, mai kat depan ni. Pakak mari berselerak. Okey, kita menyanyi dulu. Lagu apa? Lagu sekolah. Nyanyi lagu sekolah. Saya seorang je tak menyanyi. Mana saya tahu lagu sekolah dia orang. Okey, sekarang Ustaz cabar engkau orang. Surah yang paling susah engkau orang nak baca. Qul huwallah. Saya. Pakat naik semua tuan. Bila tengok 5 orang naik, yang jauh datang dekat. Yang dekat lagi dekat. Lah naik atas pentas. Sebab, dia kata senang baca Quran. Siapa sini adik yang boleh azan? Saya. Tengok-tengok hak perempuan bersebut. Saya. Dia benar juga tuan. Jom kita hampirkan anak-anak kita dengan Quran. Supaya rumah kita dalam syurga memanggil-manggil kita. Dah ada dah bahagian kamu dalam syurga. Sebab kamu rajin baca Quran. Perniagaan yang tak akan rugi. Tijaratan lan tabur. Bisnes yang tak akan rugi. Nama dia ialah membaca Al-Quran. Sampai Nabi sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Sampai Nabi sebut, orang yang rajin baca Quran bercahaya di dalam kubur. Orang yang rajin baca Quran, Quran itu akan jadi syafaat kepada dia di hari kiamat. Rupanya tuan-tuan, Quran itu tolong kita di hari kiamat. Jadi, kalau kita sakit, kalau kita tak seronok dengan rumah tangga kita sekarang, baca Quran. Nombor 2, yang akan sampai masalah pada kita apa dia? Susah mencari rezeki. Akak-akak ni jadi isteri susah, Ustaz. Sayalah ke market, sayalah siang ikan, sayalah masak. Segala-galanya saya, Ustaz. Oh, seksa akak ya. Akak sakit, kencing manis pun ada, Ustaz. Oh, Jantung ni pun ada, Ustaz. Tapi akak terpaksalah kerja untuk suami akak, anak-anak. Oh, dia mari susah. Susah. Abang macam mana kerja, bang? Kelang saya baru tutup, Ustaz. Itulah anak pula nak sambung belajar lagi. Saya pula kena buang kerja pula. Oh, masalah betul. Anak tak dapat kerja lagi. Saya dah temuruga 20 kali, Ustaz. Semua senyap dan sunyi, Ustaz. Nabi sebut, Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, siapa-siapa yang susah mencari rezeki berat nak masuk, Quran baca. Ustaz, apa kena mengena baca Quran dengan dapat rezeki? Engkau baca je lah. Yang bagi rezeki Allah, yang suruh baca Quran Allah. Apa masalah engkau? Macam tak ada, macam tak teli, Ustaz. Satu, susah dapat rezeki, kemudian baca Quran. Macam tak matching, Ustaz.
Apa kau ingat gitu-gitu ke? Yang bagi rezeki Allah, yang suruh baca Allah. So baca sajalah. Mudah-mudahan akak-akak dipermudahkan urusan. Mudah-mudahan abang yang susah dapat rezeki dipermudahkan urusan. Mudah-mudahan adik-adik yang keluar universiti, keluar kolej, tak ada dapat kerja lagi. Dengan sebab engkau baca Quran, engkau dengar cakap Allah, Allah bagi rezeki pada engkau. Yakin. Nombor 3. Dalam kehidupan kita, kita akan bertemu dengan perjuangan kerana Allah. Susahnya berdakwah, berjihad pada jalan Allah. Maka Allah pesan pada kita, baca Quran. Kita ada pemimpin-pemimpin kita ni. Susah tuan-tuan jadi pemimpin. Nasib baik saya tak jadi pemimpin. Padahal dah pegang dah nombor. Kecoh satu Malaysia. Tengok-tengok berita besok, Ustaz Kazim tak jadi pula. Tunduk balik. Orang telefon saya, Ustaz. Saya tengah makan nasi, Ustaz. Keluar dalam berita gambar Ustaz. Tak jadi suap, Ustaz. Begini. Lah. Sebab saya tahu, saya tak boleh jadi orang politik. Saya hanya boleh jadi penceramah. Bagi abang-abang yang terlibat dengan pemimpin, lagi banyak masalah. Yang menguatkan kita ialah Quran. Baca Quran. Bukan pergi menyanyi. Ini duk karaoke tapi habis ni baik. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Quran itu menjadikan kamu dapat aura dan kekuatan. 1. Siapakah golongan yang akan dapat syurga? Talil Quran, orang yang sentiasa membaca Quran. Yang kedua, siapa dia? Yang akan dirindui oleh syurga. Allah Ta'ala sediakan rumah untuk dia dalam syurga. Wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah. Tuan-tuan, saya ni bercakap guna mikrofon. Yang datang ni seorang pun tak bercakap. Saya seorang je bercakap. Dia tambah yang tidur. Daripada tadi tak bercakap. Dapat pula kipas, kursi pun elok cantik punya begini, langsung tak bercakap. Dia bercakap bila? Pukul 3 pagi. Bila dia jaga, tinggal dia seorang. Buatlah, siapa yang tidur, saya sumpah jadi macam itu. Menangis seorang pakai mak. Walaupun saya seorang bercakap, tapi hati tuan-tuan semua bercakap. Saya seorang bercakap, tuan-tuan tak bercakap, tapi hati tuan-tuan semua bercakap. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan. Ustaz ni betul-betul belah mana? Hati bercakap. Ustaz ni tak ada penat ke hulu ke hilir? Besok saya dah langsung TV pula. Jaga ke dia? Tidur ke dia? Hati duk cakap. 1. 2. Tuan-tuan, kita ni semua baik. Kak Leha nak tikar nombor ekor tak? Tak nak. Haram. Kak Leha nyempuklah makan. Dia orang buat kenduri sana. Hai, apa ustaz ni? Ya. Dia orang bukan Islam lah Kak Leha. Ya, dia orang masak tu ha. Babi masak lemak. Tak nak lah ustaz. Haram. Tak makan babi kita. Tak makan kita. Abang-abang nak merompak. Oh, tidaklah. Tembak lagi kan, kena tangkap dengan polis. Masuk penjara tak pasal ustaz. Sebab ada orang kata, ustaz, masuk penjara apa masalah? Apa masalah kata engkau? Yelah, makan free apa? Elok pun masuk penjara. Silakan masuk. Nak masuk sangat? Saya yang tak masuk penjara ni, baru pergi ceramah dekat penjara pun, saya rasa nak balik. Sebab ada orang cakap, masuk penjara lah best. Elektrik tak bayar, air tak payah bayar, masak tak payah fikir, ada orang masakkan. Buat. Saya nak pergi ceramah tu dalam penjara tu tuan-tuan. Nak masuk tempat ceramah tu, berapa kali pintu tu. Punya tebal besi dia. Besar gila besi dia.
Nak masuk, nak masuk, nak masuk. Tu dia. Orang Perak kata, bapa. Ini tak lepas dah. Bapa. Orang Perak kata. Orang Perak ni kalau benda tu besar, bapa. Dia jangan sebut mak, jarang. Saya tengok tempat mandi dia orang pun, ya Allah. Saya tengok sel dia orang pun, ya Allah subhanallah. Tengok saja pun gerun, tak payahlah. Sebab tu kita di sini tak merompak, kita tak mencuri, kita tak bunuh orang. Abang-abang di sini ada ke nak rogol orang? Tidaklah. Saya tak ada apa dah ustaz. Oh, dah tak berdaya maju ustaz. Yang isteri di rumah pun tengok saja ustaz. Oh, tak buat apa dah. Nak rogol apa? Habis tu dosa apa yang kita buat? Ni dialah dosa lidah. Sebab tu Nabi kata, kalau kau nak dapat syurga, jaga lidah. Ni. Nampak tak ada adik tu cakap? Nampak tak ada anak kecil kita menangis? Berapa ramai yang cakap? Dah tahu dengar ceramah tu lambat. Bawa buat apa? Ya Allah. Nampak tu? Bukan orang sini lah, di Afrika ni. Yang menyampuk sebelah tu ada, entah. Hei, tak tahulah orang sekarang. Nampak tu? Lidah tu. Tok Imam baca ayat pendek. Sambil turun tangga dia ngutuk Tok Imam. Pendek betul bacanya. Aku tak sebab Fatihah. Tahulah Imam ni pun. Now nak penuh. Ayat tak penuh kata dia. Astaghfirullahalazim. Malam besok Imam baca ayat panjang. Ingat dia seorang sampai Quran. Nunjuklah tu. Mentang-mentang Datuk Undang datang. Ada menunjuklah tu. Kena lagi sempat. Jahat betul. Orang panggil kenduri kahwin. Datang jemput makan. Makan saja. Bukan jemput mengumpat. Ini mengumpat. Elok nak suap pengantin sampai. Gemuknya pengantin. Ya Allah. Ini rasa 5 tong gas ni. Tengok isteri dia pula. Yang isterinya kurusnya, ya Allah, laki gemuk, bini kurus. Tahan ke? Nampak? Oh, eleng kau. Itulah dosa kita. Nasi tak sedap, komplain. Bodoh betul lah. Siapa yang masak ni bodoh betul. Kalau nasi lembik, kau makan lauk. Mat, tak makan nasi, Mat. Saya diet. Nasi tak makan. Lah, simple. Ustaz, lauk pun saya makan masin, Ustaz. Kalau begitu, ambil tembikai. Mat, tak makan lauk. Tak apalah, saya daging kurang sikit lah. Saya makan buah tembikai je. Tembikai pun tak makan. Masam. Makan-makan masam. Allah masam. Mat, makan tembikai, Mat. Allah, saya ni batuk. Habis tu apa kau minum? Saya minum ais suam saja. Minum ais suam. Masin pula. Apa dulu balik sajalah. Kau banyak cakap pula kau. Jangan ngumpat. Jangan komplain. Jangan. Jaga lidah. Jangan maki. Bodoh. Panggil isteri bodoh. Woi, bodoh. Yelah bang, saya bodoh. Awak je pandai. Oh, sudah tuan-tuan. Janganlah panggil isteri bodoh. Merajuklah dia. Akak-akak janganlah maki suami sebut benda tak elok. B. Jomlah dengar ceramah Ustaz Kazim B. B. Tak nak, aku tak minat dia. B, jomlah B. Tak nak. Babi betul. Babi kau panggil dia. Allah, masa sayang B, masa benci babi. Apalah lidah kita ni. Kalau kau nak masuk syurga, jangan mengumpat. Jangan mencarut. Jangan memaki. Jangan memfitnah. Ustaz, saya bisu Ustaz. So, saya tak ada dosa. Bang, memang abang tak ada dosa lidah, tapi ada lidah tangan. Berapa banyak orang yang tak bercakap, tapi tangan cakap. Menulis dalam Facebook, menulis dalam komen, menjadi netizen, ditulis dekat tandas. Bawa marker pen, tulis kat tandas. Imam bodoh. Ingat Tuhan buta ke? Ingat malaikat tak catat ke? Kita tuan-tuan kalau boleh discuss dengan malaikat kan senang. Kan?
Kita mengumpat, kita cakap dengan malaikat belah kanan. Engkau tulislah aku berzikir. Engkau jangan tulis pula aku ngumpat. Relax bro. Tuan-tuan ingat boleh ke buat discussion macam tu dengan malaikat? Tak ada. Dia tulis apa yang kita cakap. Sebab itu, nak selamat, diam. Tajuk saya pagi besok, tanyalah ustaz, tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Dah, selamat. Baru ni saya duduk di airport. Ada satu perempuan datang nak menyembang dengan saya, nak mengadu masalah. Duduk sebelah saya dekat airport. Saya kata, Kak, saya nak ke belakang. Saya dulu belakang. Ustaz, tak apa ke ni? Tak apalah ustaz, akak menghadap sana, saya menghadap sini. Jadi saya menghadap sana, dia menghadap ke belakang. Cakap Kak, apa benda? Nampak macam tak proper Ustaz. Lantak lah daripada saya duduk tengok dia. Cantik pula makcik ni. Itu yang nak jadi hair tu. Tu nak jadi hair. Tak apa, akak cakap depan. Nanti tak ke orang kata saya gila Ustaz? Lantak lah. Janji saya tak gila pada akak. Tundukkan matamu. Selamat saya tuan-tuan. Ustaz, boleh tak dapat nombor handphone Ustaz? Boleh? Saya bagi nombor PA saya. Selesai Ustaz lah. PA saya pun tunjuk dekat saya, Ustaz. Tengok ni, dia perasan Ustaz tu, handphone ni nombor Ustaz. Saya tak dapat melupakan Wak. Wak ingat kita tak? Kalau otak kau Wak, aku bukan Jawa lah. Wak apa? Oh, dahsyat betul tuan-tuan. Sebab tu, nombor handphone saya, setahun saya tukar 4 kali. Tak ada siapa boleh kacau saya. Sebab saya tak nak jatuh pada benda tak elok. Jatuh dengan sebab handphone. Saya jaga benda. Benda yang salah satu benda yang kena jaga ialah lidah, tangan. Dia akan menulis yang macam-macam dalam handphone. Komen, mengutuk. Abang-abang, benda yang tak tahu, diam. Ini komen. Budak menangis dalam kapal terbang, kita komen. Orang ni mati, kena bakar lah, apalah, kita komen. Kita tak tahu cerita sebenar. Shh. Ustaz suruh kencing ke? Tak, suruh diam. Ini tidak, komen saja. Ulama datang ke negara kita, dia komen, komplain. Yang datang tu tok guru, yang datang tu ulama dunia. Biarlah. Bersyukurlah, dia orang doa untuk negara kita, jadilah. Dia orang berdoa untuk kita. Berkat keturunan Nabi. Alhamdulillah. Ini tidak. Ini siapa ni? Ini taksub ni. Hei, letih dah tuan-tuan. Maka kita ambil pelajaran daripada hadis Nabi ni. Jaga lidah. Jangan kita mengumpat, mencaci orang, menggelarkan orang dengan gelaran yang buruk, memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Apatah lagi kalau hamba Allah tu dah mati. Diam. Diam tu selamat. Yang ketiga, golongan yang dirindui oleh syurga siapa dia? Wa yut'imul hi'an. Golongan yang ketiganya kata Nabi SAW, wa mut'imul ji'an. Orang yang menjamu kepada orang-orang yang lapar. Yang memberi makan kepada orang yang lapar. Bulan Ramadan yang lepas, kita jamu orang berbuka puasa di masjid. Tuan-tuan jamu anak-anak yatim bulan Ramadan yang lepas. Tuan-tuan buat jamuan more iftar di rumah anak-anak yatim, rumah tahfiz. Ketahuilah, memberi makan itu menjadikan tuan-tuan akan dapat makanan dalam syurga. Memberi minuman akan dapat minuman dalam syurga. Memberi pakaian pada orang lain, tuan-tuan tidak akan ditelanjangkan di hari kiamat. Allah bagi pakaian pada kita.
Tuan-tuan nak ada 3 benda ni? Makanan, minuman, pakaian? Ya. Kalau nak, sekarang buat. Jamu orang makan. Bagi orang makan. Tambah-tambah yang makan tu pula tak makan daripada petang. Lapar ni tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Subhanallah. Cabaran tu. Saya bila pergi masjid nak kuliah, pas mayang saya turun cari tandas. Jenis tak boleh tahan. Tunggu. Orang dalam tandas tak keluar-keluar tuan. Dia ni batu ke apa? Tak payahlah, masuk dalam masjid ceramah. Oh, berkuliah dalam keadaan menahan air kecil. Seksa. Okey. Seksa hidup tuan. 30 tahun. Sebab tu ustaz-ustaz kebanyakan dia penyakit batu karang. Nombor 2 penyakit kencing manis. Makan saja tak habis-habis. Nombor 3 penyakit ni apa? Kena kencing. Itu kena ustaz saja tuan-tuan. Allah, tuan-tuan oi. Jom kita bagi orang makan. Bila tetamu datang, kita jamu. Bila orang datang rumah kita jamu makan. Bila kita makan di restoran, kedai kopi, kedai makan, kita tengok satu orang ni bagus, tok imam kita, ketua kampung kita, YB kita. Kita pun pergi dekat kedai, toki kedai, yang bayaran yang YB makan tu saya belanja. Ini tidak. Bila YB datang, pergi jumpa toki kedai. Minta dekat YB. Bankrupt YB tu tuan-tuan. Kesian dia. Boleh tak lepas ni kita ubah? Kesian YB. Kenduri kahwin, cuti sekolah sehari 10 tempat. Nak kena sampul pula. Kalau bagi RM5 viral. YB RM5. Apa dah. Sebab tu bila YB sedekah, orang simpan poket asing. Malam kang baru dia buka. Abang, YB kasih berapa? Kejap. Mana dia poket abang? Ni. Tuang punya tuang, tak turun-turun duit. Kosong leha. Jangan pangkah abang tahu, kata dia. Astaghfirullahalazim. Seksa hidup YB tuan-tuan. Kesian tu. Sebab kita duk bayang duit banyak. Bukan semua duit YB duit banyak. Nasib baik saya tak meneling. Tidak tuan-tuan. Dengan saya pun. Abang berapa Ustaz Kazim bagi? Apa kata? Kita pula sedekah kat dia. Ustaz, itu tanda-tanda kiamat Ustaz. Apa masalah? YB tak lapar. YB pun tak makan tau. Sibuk dia. Tak sempat. YB, saya belanja makan. Dia panggil satu kampung makan. Bankrupt gitu tuan-tuan. Cuba kita ubah. Makcik tu berniaga kuih. 4 RM1. Berapa ringgit ni makcik? 4 ketul RM1. Alah makcik, 5 ketul lah. 5 ketul lah RM1. Sama-sama Melayu berkira. Kesian makcik tu. Aku pesen, aku untung. Dah lah aku cari daun pisang tu dalam hutan tu. Jumpa ular sawa lah, apalah. Engkau pula, aku dah jual 4 RM1, kau minta 5 pula. Oi, berkira je dengan makcik jual nasi lemak tu. Yang dia pergi makan dekat kedai Bintang Stark, Bintang Bak. Satu gelas RM15, RM20. Ada dia minta kurang. Bayar dengan bangga. Nampak tu. Lekat cawan tu pula ada gambar makcik. Gini gambar hijau tu. Bayang. Macam puaka ni yang rapik je rupa dia. RM15 kopi, RM20 kopi. Ada kau minta kurang. Makcik jual nasi lemak. Boleh kita minta kurang. RM2.50. Telur separuh. Ikan bilis satu mangkuk bubuhnya. Berapa ringgit makcik? RM2.50. Semen RM2 udahlah. Kesian. Tak apalah, ambil lah. Ambil lah. Dah dapat RM2, pergi jaja pula pada orang. Aku dapat RM2. Semua orang nak RM2. Besok tak berniaga makcik tu. Masuk ICU. Sedekahlah.
Beli kuih RM2.50. Kita ambil RM3, 50 sen saya sedekah pada makcik. Allah. 50 sen ni saya sedekah pada makcik. Ni yang baru ni zakat fitrah. RM7, RM14, RM21 kalau di Perak. Apa salahnya sedekah kat dia sikit? Anak ada 7. Anak 5, suami isteri 7. 7 kali 7, RM49. Bawa RM49, RM50. Amir tarik, resit tarik. RM1 balance. RM1 dia minta kat ustaz lah. Ustaz tu pun duk carilah, manalah ni. Saja buat-buat lambat, kok dapat sedekah. Tak, dia tunggu begini, tunggu tak ni. Sampai hati betul kau. Bila rasa nak masuk syurga kalau kita tidak memberi makan, bersedekah pada orang? Dulu-dulu orang kita, bila datang Jumaat, pisang dia bawa. Bagus. Datang penceramah pula, pisang. Bawa apple. Langsung dia merajuk, tak bagi dah pisang dah. Ni perangai orang kita. Dulu-dulu malam Jumaat, orang kampung akan bawa makanan, makan dekat Balai Lintang. Bihun, Kak Leha, bihun goreng, Haji Bidin nasi lemak, Haji Yusuf bawa kopi o, Haji Din bawa roti, yang Kak Nah pula masak nasi lemak. Habis-habis baca Yasin sembahyang Isyak, makan. Seronok. Masing-masing bawa makanan ni. Ada satu orang bawa mangkuk tingkat sia, kosong. Haji Hussein, kosong je. Bila balik berat pula dia bawa tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Datang ringan, balik berat. Oi. Alhamdulillah. Semangat inilah yang kita nak hidupkan balik di kampung kita. Tanpa mengira parti politik, tanpa mengira apa-apa pun, kita jadikan masjid ini sebagai tempat untuk kita masuk syurga. Nanti datang pilihan raya, kau pangkah balik. Habis pangkah, kau duduk balik di masjid, kita gerakkan orang kampung. Jom kita masuk syurga. Jadikan Al-Quran teman kita. Jadikan memberi jamuan teman kita. Jadikan lidah kita baik sebagai teman kita. Sebab yang keempat telah pun berlalu. Rindu syurga pada yang keempat telah pun berlalu. Pada siapa Ustaz? Pada orang yang berpuasa Ramadan. Yang ni tahun depan pula cari. Tu pun kok jumpa, kok sempat. 3 ni yang kita boleh pulun sekarang. Yang bulan Ramadan kita dah lepas. Kalau kita pulun pada Ramadan yang lepas, alhamdulillah. Tapi kalau kita sia-siakan Ramadan yang lepas, nak tunggu yang baru, belum tentu ajal kita sampai. Belum tentu lagi tuan-tuan, ajal akan sampai. Belum tentu kita sihat. Mungkin kita sakit, tak boleh puasa. Jadi, 3 benda ni kita buat. Mulai saat ini, aku rindukan syurga. Walaupun rumah tangga aku tak syurga sangat, tapi aku nak dapat syurga akhirat. Aku tak nak di dunia tak dapat syurga, di akhirat pun tak dapat syurga. Nombor 1, aku nak baca Quran. Nombor 2, aku nak jaga lidah aku. Nombor 3, aku nak bagi makan orang. Nombor 4, aku nak buat puasa Ramadan yang terbaik, sebaik-baiknya. Maka Nabi sebut, golongan 4 ini, syurga sangat merindukan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, saya pun tak ingat dah berapa kali dah saya dah sampai ke Gemencih ni. Terima kasihlah, dulu ada persatuan sukarelawan ke apa ke jemput saya, Pak Din ke Tok Din. Terima kasih juga pada kali ni YB kita, ahli parlimen kita, adun kita. Terima kasih pada Datuk Undang yang datang. Terima kasih pada tuan-tuan yang sudi hadir pada malam ni. Saya pun tak tahu boleh ke tidak lagi jumpa tuan-tuan. Apa pun, mudah-mudahan pertemuan kita ini dengan kasih sayang kerana Allah, dan kita berpisah juga insya-Allah kerana Allah.